Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Suhaili binti Ihsan, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif untuk Kumpulan Pendidikan APS. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan berkongsi mengenai pendidikan keusahawanan kepada anak-anak. Apakah pentingnya keusahawanan ini dididik sejak anak itu kecil? Apakah kepentingannya? Apakah benefitnya? Apakah kelebihannya? Apakah manfaatnya apabila dari kecil lagi kita melatih anak-anak dengan mindset keusahawanan serta tingkah laku keusahawanan? Yang ini yang kita akan perbincangkan pada hari ini, yang akan saya kongsikan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang dikatakan keusahawanan? Keusahawanan dari perkataan usahawan yang bermaksud mengusahakan sesuatu. Sekiranya kita baca definisi dari Davis 2013, Davis mengatakan apabila kita memberi ataupun launch, memberi inisiatif dan memberi nilai kepada sasaran, katakan memberi nilai itu kepada sebuah kumpulan manusia ataupun sebuah masyarakat, ataupun memberi nilai kepada alam sekitar, memberi nilai atau memberi kebaikan, usaha yang kita lakukan ini memberi kebaikan kepada sekumpulan haiwan di satu kawasan. Ini adalah tingkah laku usahawan. Jadi ianya berbeza dengan biasanya apa yang kita fikirkan sebelum ini, persepsi sebelum ini. Kita katakan orang yang mempunyai tingkah laku usahawan dan mindset keusahawanan ini adalah orang yang terlibat dalam bidang perniagaan. Biasanya kita katakan usahawan itu orang yang membangunkan perniagaan. Tapi sekiranya kita bincangkan lebih meluas mengenai keusahawanan itu sendiri, keusahawanan itu memberi definisi yang sangat luas. Kita boleh bekerja dengan sesiapa, kita boleh bekerja, makan gaji, kita boleh bekerja di syarikat korporat, bekerja sebagai guru, doktor, tapi dalam masa yang sama kita masih boleh mendemonstrasikan nilai-nilai keusahawanan. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi mengenai 6 nilai keusahawanan yang dari kecil lagi kita boleh latih nilai-nilai ini. Apabila nilai ini ada pada setiap anak-anak kita ini akan membesar sebagai seorang yang banyak inisiatif, sebagai seorang yang berjiwa besar, yang fokus menyelesaikan isu-isu yang mereka lihat terjadi di sekeliling mereka. Jadi kita katakan anak ini anak yang proaktif, menyelesaikan isu, proaktif memberi nilai dan manfaat. Anak yang tahu peranan mereka, bahawa mereka ini adalah pemimpin di muka bumi, mereka akan sedar bahawa peranan mereka sangat penting dan mereka membawa tanggungjawab yang besar untuk memakmurkan bumi. Jadi untuk memahamkan anak-anak ini mengenai tanggungjawab mereka memakmurkan bumi, memberi keamanan, tidak boleh merosakkan bumi, ini mesti dilatih sejak kecil lagi. Jadi berbalik semula kepada 6 nilai yang perlu dilatih. Dan apabila kita latih 6 perkara ini, 6 nilai ini, 6 ciri ini, anak-anak itu akan membesar menjadi seorang
yang mempunyai tingkah laku keusahawanan dan mindset keusahawanan. Mindset keusahawanan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ianya tidak boleh dilatih di dalam kelas. Ianya tidak boleh hanya dipelajari melalui buku teks, tidak. Mindset keusahawanan ini mesti dilatih dan ianya mesti integrate dalam cara hidup mereka. Kalau sekiranya di Akademi Bakat, saya beri contoh di Akademi Bakat. Akademi Bakat ABS merupakan inisiatif kumpulan pendidikan ABS di dalam menyediakan sebuah institusi pendidikan yang fokus kepada membangunkan bakat anak-anak dan membangunkan kemahiran bisnes anak-anak. Kemahiran bisnes anak-anak ini dilatih apabila anak-anak ini berada di sekolah menengah. Sekolah menengah maksudnya 13 tahun ke atas. Tapi untuk menuju menjadi orang bisnes yang baik, menjadi orang bisnes yang memberi manfaat, menjadi orang bisnes yang patuh kepada peraturan, good governance, menjadi orang bisnes yang bisnesnya itu memberi manfaat, memberi peluang pekerjaan, menyumbang kepada pelbagai aktiviti yang membangunkan sesebuah tempat, sesebuah komuniti, membangunkan komuniti, memberi manfaat kepada komuniti. Sebelum mahu melahirkan orang bisnes yang sedemikian, mereka ini perlu melalui latihan-latihan, melalui satu persekitaran yang menyokong mereka ke arah menjadi orang bisnes yang memberi manfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di Akademi Bakat, matlamat akhirnya adalah menjadikan seseorang individu ini pandai menjalankan perniagaan, boleh membangunkan sebuah perniagaan. Namun dalam masa yang sama, kita sedar bahawa tidak semua orang boleh melakukan perniagaan. Namun semua orang boleh mempunyai kemahiran keusahawanan. Semua orang boleh mempunyai mindset keusahawanan, dan orang yang mempunyai mindset keusahawanan, biasanya mereka ini sedar bahawa tujuan mereka adalah untuk memberi manfaat. Okay? Baik, sekarang apakah 6 nilai yang apabila kita latih kepada anak kita ini akan membesar menjadi seorang yang mempunyai mindset keusahawanan dan juga tingkah laku seorang usahawan. Jadi mari kita imbas semula, ingat kembali, usahawan merupakan seorang yang berinisiatif, menukarkan idea menjadi satu perkara yang realiti, dan yang paling penting adalah memberi nilai. Mereka ni mencipta nilai, memberi nilai kepada sasaran mereka. Katakan mereka ini mencipta sebuah mesin yang membuatkan orang tidak akan membuang sampah merata-rata. Sekiranya buang sampah merata-rata, terus tangan itu digari, sebagai contoh. Usaha ini akan dapat mengurangkan pembuangan sampah secara berleluasa. Okay. Anak-anak yang biasanya didedahkan dengan menyelesaikan masalah, menyelesaikan isu, biasanya mereka akan lebih mengambil inisiatif dan lebih proaktif untuk memberikan kebaikan. Baik,
Sekali lagi, apakah yang dikatakan 6 nilai keusahawanan itu, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama ialah social intelligence ataupun dikatakan kepintaran sosial. Okay, dalam bahasa Inggerisnya social intelligence. Elemen social intelligence ini merupakan elemen yang pertama yang harus kita latih anak-anak kita. Elemen social intelligence ini, kemahiran bersosial, kepintaran bersosial ini boleh dilatih sejak kecil. Sejak anak tu berusia 4 tahun apabila anak-anak ke tadika. Sekiranya di tadika ABS, anak-anak dari kecil lagi, biasanya kita tahu bahawa anak-anak yang berusia 4 tahun ini, mereka sukar untuk berkongsi peralatan mereka ataupun mereka sukar untuk berkongsi alat permainan mereka. Jadi kita akan menjalankan aktiviti-aktiviti yang membuatkan mereka akan belajar untuk berkongsi. Ini bagaimana kita melatih anak dari usia 4 tahun. Apabila mereka ni semakin membesar, kepintaran sosial, nilai-nilai kepintaran itu perlu diuji, perlu dilatih dalam platform yang lebih besar. Sebagai contoh, mereka akan belajar untuk berkawan-kawan, mereka belajar untuk bernetworking, kolaboratif, menyelesaikan satu-satu isu, menjalankan satu-satu projek, bagaimana cara memimpin sebuah organisasi, walaupun organisasi itu mungkin mereka memimpin 5 atau 6 orang rakan-rakan mereka untuk melakukan ataupun menghasilkan sesuatu projek yang memberi hasil. Jadi dalam latihan-latihan ini, mereka akan mempunyai banyak pengalaman dan mereka akan belajar banyak perkara bagaimana untuk bekerja dengan orang-orang yang mereka tidak sukai, namun orang ini mempunyai kelebihan dan bagaimana pula untuk meraihkan kepelbagaian pendapat, kepelbagaian tingkah laku dalam satu-satu apabila mereka menjalankan satu-satu projek. Sebab itu di Akademi Bakat menjalankan projek based learning itu adalah salah satu pendekatan yang digunakan di Akademi Bakat supaya anak-anak ini dapat mempraktis nilai-nilai keusahawanan. Okey, baik. Nilai social intelligence ini juga, puan-puan, apabila kita ini pintar bersosial, kita ini akan membangunkan satu networking yang luas. Orang suka berkawan dengan kita, we are accepted, bukan hanya likable but accepted. Apabila orang suka pada kita, orang menerima kita dalam sesebuah organisasi, mereka akan lebih terpengaruh dengan apa idea yang kita sampaikan. Dan kemahiran ini sangat penting apabila anak-anak itu dewasa. Baik, mari kita lihat yang kedua. Nilai yang kedua ialah nilai integrity. Anak-anak mesti dilatih bercakap benar, amanah, responsibility dan accountability. Okay. Dalam melatih integrity ini, dia mesti bermula dengan ibu bapa dahulu. Sering kita dengar skrip-skrip ibu bapa yang kadang-kadang ibu bapa ini terlepas cakap. Sebagai contoh, ibu bapa menjanjikan sesuatu, tapi apabila tiba saatnya, tiba masanya, ibu bapa terpaksa minta maaf dan kerana tidak dapat melakukan sebagaimana yang dijanjikan. Jadi ibu bapa perlu berhati-hati apabila berjanji, kerana ini adalah kerana anak-anak
akan memerhati. Apabila anak perhati tingkah laku kita, jadi pemerhatian ini yang akan membawa kesan, dan akhirnya anak-anak akan belajar bahawa untuk menenangkan seseorang haruslah berjanji yang muluk-muluk, yang manis-manis. Nilai yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, nilai yang kedua ialah nilai integriti. Nilai integriti, orang yang memiliki karakter ataupun nilai integriti ini, mereka biasanya akan bercakap benar, mereka telus, tak ambil rasuah. Dan integriti ini, definisi mudahnya tuan-tuan dan puan-puan adalah tingkah laku yang kita lakukan sama apabila kita berada di hadapan orang ataupun apabila kita berada keseorangan. Tingkah laku ni sama. Okey, integriti ini pula sangat bertentangan dengan nilai buruk yang dikenali sebagai berbohong, nilai mencuri. Integriti ini bertentangan dengan sikap mengambil rasuah. Orang yang memiliki tingkah laku integriti, kita katakan mereka ini adalah individu yang genuine dan autentik. Mereka ini telus. Mereka ini mudah dipercayai. Jadi untuk menjadi orang yang mudah dipercayai, untuk menjadi orang yang orang lain yakin, memberi kepercayaan, hal ini perlu dilatih dari kecil. Dan hal ini perlu dimulakan oleh orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Sekiranya kita tidak mampu melakukan sesuatu, kita terus saja beritahu pada anak, hari ini saya tak boleh melakukan ini, ibu tak boleh melakukan ini, guru tak boleh melakukan ini. Ataupun sekiranya kita tidak tahu sesuatu jawapan, kita terus beritahu kepada anak, guru tak tahu, saya tidak tahu, mari kita sama-sama mencari jawapannya. Jadi ini akan memberi signal pada anak-anak, it's okay to say tak tahu, saya tak tahu, okay, tak apa, yang penting kita cari jawapannya, yang penting kita cari solusinya. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, nilai yang ketiga ialah nilai altruism. Kata sifatnya altruism. Elemen altruistik ni menjadi altruism ni bermaksud, kalau dalam organisasi, bermaksud membuat satu-satu keputusan dengan mengambil kira orang lain, mengambil kira kesenangan orang lain. Paling mudah kita mahu melatih altruistik kepada anak kita ialah apabila ternampak sampah di tempat yang tidak sepatutnya, tanpa disuruh, kita buanglah sampah itu di tempat yang sepatutnya. Kita nampak sampah yang berada di tempat yang tidak sepatutnya, tanpa disuruh, ambillah sampah, kutip sampah dan buang dalam tong sampah. Itu semudah-mudah untuk kita melatih altruistik. Dan berdasarkan banyak pembacaan, sifat altruistik ini boleh dimulakan dengan melatih anak-anak melakukan pekerjaan-pekerjaan mudah sesuai dengan usia anak-anak itu di rumah. Apabila kita melatih anak-anak melakukan kerja rumah, kita beritahu pada anak-anak, apabila anak-anak melakukan kerja rumah ini, anak-anak sebenarnya sudah menyenangkan beban yang ditanggung oleh ibu ayah. Jadi dari kecil lagi kita akan latih mereka untuk melakukan sesuatu dengan mengambil kira kepentingan orang tu, bukan kepentingan diri sendiri. Kalau tuan-tuan tengoklah orang yang parking kereta merata-rata, kita tengok orang parking kereta merata-rata, kadang-kadang mereka parking kereta ikut suka hati. Jadi orang ini dikatakan orang yang tidak mempunyai nilai altruistik, orang tidak ada altruism, orang tidak ada altruism. Dia parking tu, dia tak fikir pun pasal orang lain, dia cuma fikir senang diri dia. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, jadi orang yang mempunyai altruistik ni, puan-puan, biasanya mereka ini
mereka ini tidak self-centric. Apa-apa yang mereka lakukan, dia lebih kepada people-centric. Okay. Baik, mari kita lihat nilai yang keempat, iaitu nilai nilai kreatif dan inovatif. Orang yang apabila kita melatih keusahawanan kepada anak-anak kita, latihlah nilai kreatif dan latihlah nilai inovatif. Menjadi anak itu menjadi seorang yang kreatif, yang inovatif. Kreatif ni dalam bahasa mudahnya dikatakan sebagai mengadakan sesuatu yang tak ada, untuk kemudahan orang ramai, untuk kemudahan binatang, untuk kemudahan pokok-pokok, tanaman, tumbuhan, untuk kemudahan hidup yang lebih baik atas dunia ini. Jadi kreatif, kreativiti, inovatif. Inovatif ni perkara tu dah ada, cuma kita perbaiki lagi, kita innovate lagi. Mungkin kita menjadikan ianya lebih murah ataupun lebih cepat. Okay, saya bagi contoh. Okay, orang yang kreatif dan orang yang inovatif ini sangat dekat dengan sifat entrepreneur, sangat dekat dengan orang yang mempunyai mindset keusahawanan. Elemen ini, elemen kreatif, elemen inovatif ini, dia bertepatan dengan definisi keusahawanan itu. Okay. Kita ingat balik, apakah yang dikatakan dengan keusahawanan? Frasa usahawan, kalau dalam bahasa Inggeris namanya, ia bermaksud entrepreneur, kan? Dan entrepreneur ini berasal dari bahasa Perancis, iaitu entreprendre. Okay, entrepreneur. Ia bermaksud to undertake, ataupun untuk menjalankan, atau to launch, untuk melancarkan, to begin, untuk memulakan. Jadi kan, mengusahakan sesuatu yang tidak ada, ini menunjukkan karakter kreatif dan inovatif. Bahasa mudahnya, kreatif dan inovatif ini ialah mengusahakan sesuatu yang tidak ada. Apabila individu itu memiliki karakter kreatif, inovatif, dengan mudah mereka ini sentiasa dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Yang penting ialah kita mesti latih anak-anak kita berhadapan dengan masalah, bukan lari dari masalah. Ramai orang lari dari masalah, tapi yang kita nak latih anak-anak kita berhadapan dengan masalah. It's okay, ada problem, it's okay. Yang penting kita perlu usahakan cari solusinya supaya masalah itu dapat diselesaikan. Ia sama juga dengan mindset begini yang kita mahu tanamkan. It's okay kita gagal dalam perkara tersebut. Okay? It's okay kita bersedih atas kegagalan kita. It's okay. Yang penting ialah bangkit semula, bangkit dengan cepat dari kegagalan tersebut. Jangan bersedih lama-lama dengan satu-satu kegagalan. Cipta lagi kejayaan-kejayaan baru. Yang ini, puan-puan, pendidikan begini mesti dididik di dalam suasana yang membenarkan, meraihkan anak-anak melakukan kesilapan dan kesalahan. Jadi kalau tuan-tuan boleh bayangkan, apabila berada di sekolah, mereka tidak boleh melakukan kesalahan. Kalau jawab salah dalam peperiksaan, ini akan menyebabkan markah mereka rendah dan mereka mungkin tidak mendapat kedudukan yang baik. Tapi dalam dunia realiti, ianya tidak begitu. Dalam dunia sebenar, apabila kita melakukan kesilapan, satu-satu kesilapan sehingga mengakibatkan kerugian, it's okay. Yang penting ialah kita cari lagi jalan bagaimana untuk mendapat kejayaan yang seterusnya. Okay? Baik, mari kita lihat nilai yang kelima.
bagaimana melatih nilai keusahawanan ada pada bagaimana melatih nilai keusahawanan. Kita lihat pula nilai yang kelima. Nilai kelima ialah nilai tingkah laku berdiplomasi. Anak-anak yang pandai berdiplomasi, mereka bukan hanya pandai bekerjasama, dia social intelligence tadi, mereka bukan hanya pandai berdiplomasi, namun mereka ini pandai berunding, negotiation. Mereka ini pandai berunding, pandai meraihkan kepelbagaian, dan mereka ini rakan kongsi yang baik. Mereka ini perlu dipilih sebagai rakan sepasukan. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang pandai berdiplomasi, dia pandai melayan dan menghormati setiap orang. Orang yang pandai berdiplomasi ini, dia pandai melayan dan menghormati semua orang. Tidak kira perbezaan warna kulit, mereka mereka akan meraihkan apa-apa pun perbezaan pendapat, perbezaan agama, perbezaan kaum bangsa. Anak yang mempunyai karakter ini, mereka akan pandai berunding, bijak berunding, bijak menjalankan proses-proses rundingan walaupun bersama dengan musuh. Walaupun rundingan itu berlaku bersama pihak musuh. Walaupun begitu, mereka masih mampu menghasilkan satu persetujuan dan satu persefahaman. Jadi bagaimana kita mahu melatih diplomasi ini dari kecil? Sekiranya katakan anak kita ini mempunyai ramai adik-beradik, kita tidak boleh hanya memenangkan yang adik berbanding yang kakak atau abang dengan alasan bahawa kakak dan abang dah besar, jadi kakak dan abang perlu mengalah. Tidak, tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya berlaku satu-satu konflik, ada tekniknya bagaimana kita meleraikan konflik tersebut tanpa menyebelahi mana-mana pihak. Yang ini yang kita mesti latih pada anak kita, supaya kalau anak tu adik yang kecil, kalau abang asyik mengalah, adik yang kecil pun perlu mengalah juga. Okey, ini perlu perbincangan yang lebih mendalam, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, mari kita lihat nilai yang terakhir. Okey, nilai yang terakhir yang kita boleh latih pada anak-anak kita supaya akhirnya anak-anak ini mempunyai mindset usahawan, tingkah laku usahawan, ialah nilai memperjuangkan kebenaran, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil righteousness. Orang yang memperjuangkan kebenaran ini, dia mempunyai satu sifat, iaitu dia sentiasa membela kebenaran. Apa yang dikatakan dengan memperjuangkan kebenaran ialah seseorang individu itu, dia boleh menyampaikan apa yang betul dan baik dengan menggunakan strategi dan teknik yang diterima. Maksudnya begini, dia mahu menegakkan satu-satu kebenaran, namun dalam masa yang sama dia menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat memperjuangkan kebenaran ini dalam 6 elemen ataupun 6 nilai premiership tadi, memperjuangkan kebenaran ini berada di nombor yang terakhir. Yang terakhir saya sebut. Maksudnya sebelum kita menyatakan satu-satu kebenaran, kita perlu ada rapport dulu dengan seseorang. Kita perlu ada rapport. Kita perlu menjalinkan hubungan yang baik. Kita perlu pandai berdiplomasi. Barulah akhirnya kita boleh memperjuangkan kebenaran, ataupun kita boleh menyatakan sesuatu kebenaran itu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah yang dikatakan 6 nilai premiership ini berperanan membentuk nilai dalam diri seseorang itu? Apakah ada mekanisme yang membolehkan kita mengukur nilai tersebut? Pada akhirnya, bagaimana pula dikatakan manusia itu berakhlak baik?
Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kumpulan pendidikan ABS, kami mempunyai satu keyakinan yang tinggi di dalam menepani pendidikan masa hadapan dalam lanskap pendidikan di Malaysia khususnya, di mana kami mahu membangunkan sebuah model rujukan pendidikan alternatif yang pertama bagi sekolah berasaskan keusahawanan di dalam Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana 6 nilai partnership ini berperanan membentuk nilai diri seseorang itu. Dan yang paling penting, apakah ada mekanisme yang membolehkan kita mengukur nilai 6 nilai partnership di dalam diri seseorang. Atas hal ini, kami percaya di dalam kumpulan pendidikan ABS, kami percaya kita perlu membangunkan sebuah mekanisme untuk mengukur akhlak baik ini. Dan akhlak baik ini, untuk mengukur akhlak baik ini, dia boleh diterjemah melalui penilaian rubrik yang dibina berasaskan 6 nilai partnership ini. Jadi dalam kumpulan pendidikan ABS, kita sudah pun membangunkan rubrik itu, dan rubrik itulah yang kita gunakan apabila kita memerhati nilai-nilai yang ditonjolkan ke dalam diri anak-anak. Dan kita akan dapati bahawa setiap tahun anak-anak ini akan, apabila ianya didedahkan dengan persekitaran yang betul, setiap tahun nilai ini semakin baik terpasak dalam diri anak tu. Kita boleh lihat bagaimana anak ini menyelesaikan masalah dengan mengambil kira keperluan rakan-rakannya, sebagai contoh, dengan mengambil kira keperluan guru-gurunya di sekolah, ataupun mereka sentiasa tercetus pemikiran-pemikiran yang akhirnya pemikiran itu yang akhirnya memberi idea-idea untuk menambah nilai dan memberi manfaat. Inilah dia tujuan pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya mahu akhirkan sesi saya ini dengan sebuah rakaman video yang mana untuk memberi lebih kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kami melatih nilai keusahawanan di dalam kumpulan pendidikan ABS. Dengan itu, tontonlah video tersebut. Terima kasih.